Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? InsyaAllah minggu ni kita akan masuk dalam tajuk qada dan qadar. Baik. Tanpa melengahkan masa lagi, kita akan mulakan dengan qada dahulu, baru kita masuk dalam qadar. Sebelum tu boleh buka muka surat 54, buku nota padat kamu muka surat 54. Baik, jom kita teruskan. Perkara pertama sekali kita mesti tahu apakah itu pengertian. Kita pergi pada pengertian qada dahulu. Apa itu qada? Qada ialah ketetapan ataupun ketentuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejak daripada azali lagi. Maksudnya sebelum kita lahir, sebelum mak ayah kita lahir, semua tu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tak boleh nak marah-marah lah kalau benda tu tak, apa yang kita nak tak tercapai. Semua tu Allah dah tentukan. Apa dia? Apa benda yang Allah dah tentukan tu? Jom kita lihat apa benda yang Allah dah tentukan sebelum kita lahir lagi. Ini antara contohnya. Antaranya adalah rezeki kita. Rezeki kita banyak manakah, kayakah kita, cukup makankah kita, cukup duitkah kita. Rezeki kita Allah dah tentukan. Rupa paras kita juga Allah juga tentukan juga. Handsomekah kita, putihkah kita, hitam ke, kuning ke, hijau ke, semua itu Allah dah tentukan daripada azali lagi. Begitu juga dengan umur seseorang. Adakah umur kita panjang, adakah umur kita pendek, adakah kita meninggal esok hari ini, semua Allah dah tentukan. Baik, itu antara contoh. Selesai contoh, jom kita masuk kepada dalil nakli. Dalil nakli ni seperti yang saya dah terangkan sebelum ni, dalil nakli ini adalah dalil daripada Al-Quranul Karim, daripada kalamullah. Allah sebutkan dalam Al-Quran, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Allah sebutkan ayat ni, sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Maknanya kami itu siapa? Allah. Allah dah ciptakan semuanya mengikut ukuran. Ukuran tu apa? Dia punya qada yang Allah telah tentukan daripada azali tadi tu. Itulah ukurannya. Bila kita hidup, kita berpandukan ukuran yang Allah telah catat di Lauh Mahfuz. Itu dalil nakli. Baik, itu qada. Jom kita pergi kepada qadar pula. Apa dia pengertian qadar? Qadar ialah takdir, pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni qadar. Tadi qada Allah dah tulis, belum ada pelaksanaan, tapi qadar adalah pelaksanaan yang berlaku setelah mana Allah tulis di sejak azali lagi di Lauh Mahfuz itu tadi. Baik, itu qadar. Baik, contohnya berlatih bersungguh-sungguh dalam sukan tetapi tewas dalam pertandingan. Betul, kita dah berlatih bersungguh-sungguh dalam acara sukan. Contoh, kita masuk dalam lomba lari. Kita berlatih, hari-hari berlatih. Kita dah anggap dah kita boleh menang, kita dah latih keras. Tapi bila tiba hari sukan, rupa-rupanya ada orang lagi berlatih lebih keras daripada kita dan dia menang pertandingan tersebut. Kita tewas dalam pertandingan itu merupakan qadar kita. Walaupun kita dah berlatih, tapi Allah tak izinkan lagi. Allah dah cakap, Allah dah tulis kat Lauh Mahfuz, dalam buku catatan kita akan kalah pada hari tersebut. Itu qadar kita. Kita kena terima. Sebab qada dan qadar ini adalah satu keimanan kita. Kalaulah kita tak beriman dengan qada dan qadar, maka tak sempurnalah iman kita. Baik, seterusnya. Dalil nakli pula. Dalil nakli. Untuk qada dan qadar, dalil naklinya ialah untuk qadar ni lah, wa kullu syai'in indahu bimiqdarin, dan tiap-tiap sesuatu adalah ditetapkan dengan kadar tertentu. Setiap sesuatu tu Allah dah tetapkan dah dengan kadar-kadar yang tertentu. Tak boleh terlewat sikit, tak boleh terawal sikit, tidak. Dah tetapkan dengan kadar tertentu. Baik. Itu dalil nakli untuk qadar. Baik, seterusnya
Okey, berikut ini merupakan kesan beriman dengan qada dan qadar. Apakah kesan beriman dengan qada dan qadar? Jom kita tengok. Yang pertama ialah tidak mudah berputus asa. Ini kesan beriman yang pertama, tidak mudah berputus asa. Kalau kita beriman dengan qada dan qadar, insya-Allah kita tak mudah berputus asa. Yang kedua, tidak menyalahkan Allah. Kita takkan menyalahkan Allah atas apa segala sesuatu yang berlaku atas diri kita di atas muka bumi ini. Itu dia. Kalau kita beriman, kita tak akan menyalahkan Allah. Okey, kita redha dengan ketentuan Allah. Baik, seterusnya sabar menempuh dugaan. Bila mana kita beriman, kita akan sabar menempuh dugaan. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita akan sentiasa redha dengan perkara yang berlaku di sekeliling kita, perkara sedih ke, perkara suka, perkara duka, semuanya kita akan redha dengan apa yang berlaku di sekeliling kita. Okey, itu yang keempat. Yang kelima, bertambah usaha dan sentiasa patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bila kita rasa kita beriman dengan qada dan qadar, kita akan bertambah usaha kita. Kita akan sentiasa patuh pada perintah Allah. Kita akan lebih kuat untuk beribadah. Okey. Kita akan untuk sukan pula, kita akan lebih kuat untuk usaha. Berlatih dan berlatih. Okey. Baik, itu yang kelima. Dan yang terakhir, untuk kesan beriman dengan qada dan qadar, hati kita akan tenteram bila mana kita terima dengan kesan beriman qada dan qadar. Bila kita terima qada dan qadar Allah, hati kita akan rasa tenteram dan tenang. Berbeza kalau kita tak terima. Bila kita tak terima, ia akan menjadi satu beban buat kita. Kita tak percaya dekat Allah. Kita mula meninggalkan perintah Allah. Kita mula menjauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min zalik. Baik. Okey, ini kesan beriman dengan qada dan qadar. Okey, jom kita pergi kepada ganjaran beriman kepada qada dan qadar. Apakah pula ganjaran beriman kepada qada dan qadar? Jom kita tengok. Yang pertama, kalau kita beriman dengan qada dan qadar, ikhlas dalam setiap perbuatan. Setiap perbuatan yang kita lakukan, kita akan menjadi ikhlas. Okey, itu yang pertama, ganjaran. Ikhlas itu ganjaran. Next, yang kedua, redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan redha apa yang Allah tentukan untuk diri kita, untuk keluarga kita dan untuk orang sekeliling kita. Okey. Dan seterusnya, ganjaran yang ketiga, motivasi diri untuk berjaya. Okey, bila kita gagal dalam satu-satu peperiksaan, satu-satu pertandingan, ia akan menyebabkan kita down. Tapi bila mana kita redha, kita percaya, kita beriman dengan qada dan qadar, perkara kegagalan itu akan menjadi penguat buat kita, akan menjadi motivasi buat kita, supaya kita lebih lagi berusaha, lebih lagi banyak membaca untuk berjaya. Okey, dan pada suatu hari nanti kita akan berjaya. Sebab apa? Kita redha dengan qada dan qadar Allah. Kita berjaya memotivasikan diri daripada kegagalan yang Allah hadirkan buat kita, kita akan menjadi lebih berjaya. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, mendapat pahala. Okey, mendapat pahala. Ganjaran beriman pada qada dan qadar, kita akan dapat pahala yang banyak. Baik, seterusnya yang kelima, bertambah sifat tawaduk kepada Allah. Bertambah sifat tawaduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, yakni sabar menghadapi ujian. Bila kita beriman qada dan qadar, kita redha apa yang Allah tentukan buat kita, kita akan sentiasa sabar menghadapi ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Itu dia ganjaran beriman kepada qada dan qadar. Ada 6 perkara yang kita boleh fahami dan kita boleh cuba motivate diri kita, motivasi diri kita sendiri. Baik. Okey. Sekadar itu sahaja untuk hari ini. InsyaAllah ada lagi beberapa topik, iaitu bagaimana pula akibat daripada kita tak beriman dengan qada dan qadar. Apakah pula pembahagian daripada qada. InsyaAllah kita akan jumpa pada kelas
kita yang seterusnya. Okey, kita jumpa nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.